الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى من أمتي يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت والقبول على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi bi'adad ilmik. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وانت خير الرازقين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع نفس لا تشبع دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع النفع ودعا إلى الهدى ودلال على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله مرضاته والقرب والرغب من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin hadirat ibu ayah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik hidayah Allah, pilihan Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam ini untuk kita hadir dalam majlis mempelajari bahagian dari ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam majlis ilmu, majlis kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang petanda, orang-orang yang ingin diberikan kebaikan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia kefahaman yang benar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Malam ini kita membawakan tajuk yang khusus atas permintaan daripada sahabat-sahabat kita untuk menghilangkan kepeningan mereka. Maka kita ulang kaji balik, kan, kita ulang kaji balik berkaitan dengan masalah haid. Ianya merupakan salah satu tajuk yang susah dalam yang susahnya ialah istihadah, kan. Ia merupakan salah satu tajuk yang susah dalam ilmu fikih. Di antara salah satu tiga bab fasal yang susah dalam ilmu fikih, yakni masalah haid ataupun istihadah, masalah sujud sahwi dan masalah ta'liq talaq, kan. Makanya masalah istihadah ataupun haid merupakan salah satu masalah yang susah. Maka kita ulang, dengan kita ulang insya-Allah kali kedua ni jadi mudahlah. Maka kita akan merujuk, dan saya pun tak mahir, bukanlah pakar tentang masalah wanita ini. Kita cuma bicara tentang secara asasnya, secara teorinya. Kalau ada masalah-masalah tertentu,
kena rujuk yang lebih pakar lah. Ilmu saya sebatas apa yang ada dalam kitab Taqriratus Sadidah, kan? Apa yang dibahaskan dalam kitab Taqriratus Sadidah, maka seperti yang diterangkan begitu, itu kitab yang kita belajar, maka itulah dia. Maka insya-Allah malam ni kita akan tengok apa yang ada dalam kitab Taqriratus Sadidah. Yang ada kitab terjemahannya, bolehlah rujuk, kan? Habib kita ada jual, tak bawa kan? Kita ada jual, kan? Ataupun kalau terjemahan yang khusus bab darah wanita saja pun ada juga. Ustaz apa tu terjemahkan, ustaz apa, ada satu orang ustaz kita terjemahkan khusus bab darah wanita saja. Dia tak bukan terjemahkan daripada awal kitab ni tebal, kan? Beliau terjemahkan bab darah wanita saja, ada, kan? Daripada kitab Taqriratus Sadidah yang beliau buat daurah beliau buat daripada kitab itu, kan? Ataupun kalau kita nak rujuk kitab-kitab yang lama, kitab-kitab jauh lama, kitab Sabilul Muhtadin, kitab Bughiyatul Tulab, ada bicarakan tentang masalah haid dan istihadah, lebih kurang perbahasan seperti apa yang ada kitab Taqriratus Sadidah ini, kan? Baik, maka kita dah namanya daurah, kita bacalah balik daripada awal. Kita tak baca kitab Muqaddimah Hadramiyah, tapi kita ikut susunan yang ada dalam kitab Taqriratus Sadidah. Kerana apa? Kerana biasanya kalau kita baca Muqaddimah Hadramiyah, kita akan pasangkan, kalau di sanalah dipasangkan dengan Taqriratus Sadidah ni, sebab susunannya lebih mudah. Susunannya macam fakta, macam nombor gitu, kan? Muqaddimah Hadramiyah kita akan pasangkan, kalau di sanalah dipasangkan dengan Taqriratus Sadidah ni, sebab susunannya lebih mudah. Susunannya macam fakta, macam nombor gitu, kan? Maka mudah kalau macam Taqriratus Sadidah ni, sebab susunannya lebih mudah. Susunannya macam fakta, macam nombor gitu, kan? Maka mudah kalau macam Muqaddimah Hadramiyah sekali arum semua. Ya, maka untuk memudahkan penuntut ilmu, maka di kitab Taqriratus Sadidah dia lebih mudah untuk kita dapat tangkap. Dinamakan sama ada darah istihadah ataupun darah damul fasad, darah rosak, kan? Sebagian ulama samakan juga damul fasad itulah istihadah, kan? Darah rosak itulah samalah istihadah. Sebagainya pecahkan. Jadi ada 4 nama ataupun 3 nama. Haid, nifas, damul fasad ataupun damul istihadah, kan? Boleh jadi 4, boleh jadi 3 nama. Yang mana kedua-dua itu hukum dia sama. Fasad, istihadah sama je hukum dia. Taib, damul haid. Apa itu darah haid? Darah haid ialah dari segi bahasanya ialah sailan, sesuatu yang mengalir. Syaratnya ialah darah yang keluar daripada dasar ataupun pangkal rahim wanita, dam jibillah yakhruj min absar rahimil mar'ah ala sabil syahad. Darah jibillah, darah tabi'i, secara tabiatnya darah semula jadi yang keluar daripada dasar rahim wanita ataupun pangkal rahim wanita atas jalan sehat. Atas jalan sehat, bukan jalan sakit. Ini jalan dam jibillah, yakni darah tabi'i. Biasanya manusia, arnab, apa lagi yang ada haid, kan? Selain daripada manusia, arnab. Selain daripada itu apa? Ada haiwan-haiwan yang datang haid juga, kan? Maka ini adalah dam jibillah, satu darah tabi'i yang Allah telah tetapkan atas anak perempuan Bani Adam. Keluar daripada darah pangkal rahim wanita. Beza dengan darah istihadah ataupun darah rosak. Dia tak keluar daripada pangkal, tapi dia keluar daripada ujung rahim wanita, umpamanya, kan? Umpamanya. Tapi kalau keluar daripada pangkal ataupun dasar rahim wanita, itu adalah darah haid. Dan darah haid ni ada warna, ada sifat dia, ada bau dia, kan? Kalau pergi doktor pun doktor boleh tahu. Tengok aja doktor tahu ini darah haid ataupun ini darah penyakit. Darah penyakit apa dia? Darah fresh. Orang perempuan tumpah darah. Darah dia macam darah ni lah. Kan, darah ni. Tapi kalau darah haid ada warna hitam, ada merah, ada kuning, ada coklat kuning, kan? Ada warna dia, ada bau dia. Tapi kalau darah ni lah keluar, kan? Istihadah kadang perempuan tumpah darah, darah merah ni, darah segar, kan? Doktor kata. Maka doktor kalau tengok dia boleh tahu, kan? Biasanya begitu, kan? Biasanya begitu. Dan keluarnya atas jalan sehat, bukan jalan sakit, kan?
maka atas jalan sihat perempuan akan datang darah, maka jangan peliklah kan. Maka haid ada banyak nama kan. Nama-nama haid ada banyak, ada 15 nama haid kan. Selain daripada nama haid ada mahid ataupun apa nama dhahik kan. Perempuan kalau datang haid dia akan malu ataupun ketawa. Ada banyak nama dia. Datang bulan, kalau bahasa Melayu pun datang bulan, period, cuti, ABC kan. Allah bagi cuti, zaman sekarang punya nama lah. Zaman dulu banyak nama dia, ada 15 nama dalam bahasa Arab. Sebab apa banyak nama ni? Di antaranya sebab malu. Perempuan malu nak cakap datang haid, malu. Lepas tu cakap apa? Cakaplah datang adat, datang begini-begini kan. Maka begitu nama dia. Kemudian tempoh haid, ni penting kena tahu. Nama tu tak tahu tak apa, nama-nama gelaran dia tak tahu tak apa, tapi tempoh dia kena tahu. Apa dia? Sekurang-kurang haid. Ni penting tu. Sekurang-kurang haid ialah 24 jam. Sekurang-kurang haid ialah 24 jam. Sebanyak-banyak maksimum haid 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang haid sehari semalam ataupun 24 jam. Maksimum haid 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang sehari semalam. Maksimum haid 15 hari 15 malam. Kebiasaannya perempuan yang sihat, kebiasaannya haidnya ialah 6 hari ataupun 7 hari. 6 hari ataupun 7 hari kebiasaannya. Kebiasaannya perempuan tu haid 6 hari 7 hari. Itu biasanya. Kebiasaan. Maka itu secara mudahlah kan. Mudah. Baik. Kemudian tempoh suci haid. Itu tempoh haid. Haid keluar, sekurang-kurang haid, sekurang-kurang darah itu dinamakan haid sehari semalam ataupun 24 jam. 15 hari 15 malam maksimum dia. Biasanya 6 hari ataupun 7 hari. Sekurang-kurang tempoh suci antara 2 haid kan. Dia dah datang haid minggu lepas, minggu ni kali ni punya datang haid, berapa sekurang-kurang tempoh suci? Kurang-kurang tempoh suci ialah 15 hari 15 malam kan. Sekurang-kurang tempoh suci 15 hari 15 malam. Minggu lepas kemarin punya datang haid, untuk datang darah berikutnya dinamakan haid mesti sekurang-kurang jarak dia tu 15 hari 15 malam. Kalau kurang daripada itu, maka yang datang itu bukan haid. Yang datang itu bukan haid. Sebab sekurang-kurang haid 15 hari 15 malam. Kalau cukup 15 hari dah datang lagi, ni bukan haid ni. Belum sampai time dia dah datang. Itu bukan haid. Mesti sekurang-kurang 15 hari. Tapi sekurang maksimum suci berapa? Tak ada maksimum. Maksimum suci tak ada maksimum. Boleh jadi bulan ni datang haid 7 hari 6 hari. Bulan depan tak ada suci. Bulan satu lagi baru datang. Boleh jadi. Boleh jadi. Setahun tak ada haid, tahun depan datang lagi. Boleh jadi. 10 tahun tak ada haid, 10 tahun lagi boleh jadi. Kan kemungkinan. Tapi jaranglah berlaku. Tapi ada kemungkinan boleh jadi. Maka ini di antara yang poin-poin yang penting untuk kita tahu. Poin-poin yang penting yang kita kena tahu. Kena hafalkan. Baik. Jadi begitu, makanya kebiasaannya perempuan setiap bulan dalam tempoh 30 hari dia tak akan sunyi daripada datang haid. Maka dia biasanya akan datang haid 6 hari. 6 hari haid, 24 hari suci. Kan? Biasanya 6 hari haid, 24 hari suci, ataupun 7 hari haid, 23 hari suci. Setiap bulan begitu kebiasaannya. Baik. Itu asas dia. Kemudian umur perempuan yang datang haid. Kemungkinan untuk seorang perempuan itu datang haid berapa umurnya? Poin yang berikutnya. Itu tempoh haid, sekurang-kurang tempoh haid sudah. Sekurang-kurang tempoh suci sudah. Berapa umur sekurang-kurang umur untuk seorang perempuan itu datang haid? Sekurang-kurang umur ialah 9 tahun. Kalender Hijri, kalender Islam. Daripada tarikh kelahiran dia ikut kalender Islam, dia
hampir masuk umur 9 tahun kurang 16 hari. Kalau kurang 16 hari itu kurang lagi daripada itu datang darah, maka datang darah itu dinamakan haid kalau cukup syarat. Tapi kalau kurang lagi lebih daripada 16 hari, 17 hari ataupun 16 hari, 17 hari lagi nak masuk 9 tahun bukan haid. Kalau kurang 15 hari lagi nak umur 9 tahun datang darah, dah boleh dah masuk dalam kategori haid. Kan 9 tahun kurang 15 hari haid. 9 tahun kurang 16 hari ataupun lebih 17 hari, 18 hari bukan haid. Tapi kalau berterus daripada kurang 18 hari itu datang haid, datang darah terus saja, maka berapa yang itu katakan apa tadi 16 hari itu kan, yang lebih daripada 16 hari dah lebih itu bukan haid, darah rosak. Yang kurang daripada 16 hari dah boleh dikira sebagai haid. Kan ini mudah tak? Kalau tak mudah tu angkat tangan aja. Kita gunakan papan lah. Kalau tak mudah, yang mudah aja kita jalan aja lah kan. Sebab cerita aja yang istihadah tu yang susah. Istihadah tu yang susah. Yang ni senang aja. Cuba kita ulang balik lah kan. Takut ada yang tertinggal. Jadi itu umur kebiasaan wanita, umur sekurang-kurang wanita tu datang haid. Itu tentang haid. Kemudian nifas. Kemudian di sini ada Habib ini murid kepada Habib Zain, Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Beliau cerita tentang nifas pula. Habis itu takrif nifas. Beliau dah cerita tentang takrif haid. Sekarang takrif nifas. Habis itu takrif darah nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar setelah rahim kosong daripada sebarang kandungan. Darah yang keluar setelah rahim kosong daripada sebarang kandungan. Mula-mula ada kandungan, kemudian dah kosong. Maka apa nama? Darah yang keluar setelah itu barulah darah itu dinamakan darah nifas. Daripada kandungan. Sama ada kandungannya itu sempurna atau apa gugur. Yang penting kandungan lah kan, janin. Sama ada dah cukup 9 bulan ataupun kurang 9 bulan gugur. Maka dah kosong barulah dinamakan nifas. Tapi sebelum kosong bisa ada kembar. Bayi pertama keluar, bayi kedua tak keluar lagi misal. Belum dinamakan nifas. Darah yang keluar belum dinamakan nifas. Darah kandungan dah kosong terus barulah dinamakan darah itu ialah darah nifas. Maka itu takrif darah nifas. Maka kalau ada darah yang keluar berserta dengan kelahiran ataupun sebelum kelahiran, ataupun antara dua kembar, bayi pertama keluar, bayi kedua dalam perut lagi, maka darah yang keluar bersama dengan kandungan ataupun darah yang keluar antara selang dua kandungan itu dinamakan damul fasad, darah rosak. Ini pandangan yang muktamad. Pandangan yang lain-lain pun ada juga, kita tak cerita lah, kan lagi pening nanti. Kita cerita yang muktamad aja dulu. Maka itu darah rosak nama dia. Maknanya tak dinamakan nifas. Dah kosong terus, dah habis keluar bersalin semua, barulah darah yang keluar itu darah nifas. Barulah perempuan ini tak wajib solat. Tapi kalau keluar yang pertama tu ada keluar darah lagi, maka dia dalam kategori wajib solat. Kalau mampu, kan, belum gugur kewajiban solat lagi. Kalau dia mampu, itu kan, maka begitu. Baik. Kemudian di sini diceritakan cerita tentang nifas, sambung cerita tentang nifas, iaitu sekurang-kurang nifas, tempoh nifas berapa? Tempoh nifas, sekurang-kurang nifas. Ini semua yang mudah-mudah kan, yang haid pun mudah, nifas pun mudah, iaitu sekurang-kurang nifas sekali keluar aja, satu titik, sekali keluar. Kalau haid tadi paling kurang keluar 15 hari 15 satu hari satu malam haid. Tapi nifas tidak, nifas sekali keluar setitik aja keluar dah boleh jadi, lepas tu kering kan, boleh jadi.
Kebiasaannya 40 hari. Nah, itu yang orang dulu pantang 40 hari kan. Pantang 40 hari. Aktsaruhu maksimum dia nifas 60 hari. Kan. Maksimum nifas ialah 60 hari. Nah, maka itu maksimum nifas. Tak ada sampai 80 hari. Maksimum 60 hari. Itu maksimum nifas. Baik. Kemudian tempoh suci antara dua haid dan nifas. Dan tempoh suci antara haid dan nifas. Dan kalau satu orang itu datang haid, kemudian datang nifas, boleh jadi. Dia tengah datang haid, sekejap lagi dia tengah beranak, datang darah, terus nifas, boleh jadi. Tak kira perempuan mengandung boleh datang haid ke? Boleh jadi, harus, tak mustahil. Tapi kebiasaannya tak ada. Kan, kebiasaannya perempuan bila dah tak datang darah je, dah mengandung lah ni kan. Kebiasaannya waktu mengandung tak ada datang haid kebiasaannya. Tapi kalau ada datang darah haid, ada datang darah, cukup syarat jadi datang darah haid. Ada kemungkinan tak darah untuk dikurungkan haid? Ya, boleh jadi datang haid. Tengah mengandung je. Sebagai pendapat kata tidak, waktu mengandung bayi makan daripada darah tu. Perempuan waktu mengandung tak ada haid sebab apa? Sebab itu jadi makanan bayi. Ada pendapat kata macam itu kan, ada pendapat kata. Tapi kemungkinan untuk tengah mengandung datang darah boleh jadi kan. Boleh jadi haid lah kan. Maka kalau tengah datang haid tiba-tiba beranak, lepas tu datang nifas, boleh jadi tak ada apa, tak disyaratkan mesti kena ada pemisah kan. Tak disyaratkan mesti ada pemisah walaupun bersambung. Lepas datang haid terus beranak, terus darah tu nama nifas, boleh jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia datang nifas dulu, dia dah nifas, dia dah beranak dululah. Dia dah beranak dulu. Dah beranak, kejap lagi datang haid. Macam mana nak dihukumkan ni? Tengah keluar darah nifas, tiba-tiba datang darah lagi, nak hukumkan darah itu darah haid, macam mana? Kan? Kena tengok. Kalau darah itu, darah nifas itu terputus kan, sebelum 60 hari. Misal dia keluar darah 40 hari, ataupun dia keluar darah nifas itu berapa? 40 hari lah katakan. Untuk darah yang datang lagi itu dinamakan darah haid, mesti dia dipisahkan dengan 15 hari. Kan, mesti dipisah dengan 15 hari. Untuk darah itu dinamakan darah haid. Dia datang darah, katakanlah dia datang darah nifas dia 10 hari misal. Kemudian bersih. Kemudian datang darah lagi. Darah yang tu nak dihukumkan haid ke bukan? Tengok tempoh pemisah dia berapa hari. Kalau tempoh pemisah dia kurang 15 hari, datang darah itu masih dalam kategori darah nifas. Kalau lebih daripada 15 hari, barulah datang darah itu dinamakan darah haid. Pisah tu jarak 15 hari, maka barulah dinamakan darah haid. Itu syarat pisah antara haid dengan nifas. Itu kalau sebelum sampai berlalu 60 hari. Maksimum nifas 60 hari. Kan, maksimum nifas 60 hari. Tapi kalau sampai dah 60 hari, sampai 60 hari terputus walaupun 1 detik, dah 60 hari terputus 1 detik, datang darah, maka datang darah yang berikutnya itu dinamakan darah haid. Cukup 60 hari terputus kejap, kan? Cukup 60 hari terputus kejap, datang darah berikutnya, itu darah nifas, darah haid. Itu kalau sekurang-kurangnya sekejap. Apatah lagi kalau lebih kan, lebih, katakanlah 40 hari, katakanlah 50 hari datang darah, datang nifas 50 hari, kemudian suci aja 10 hari kan, 60 hari kan maksimum nifas, kemudian datang darah. Darah yang datang itu dinamakan haid. Tak cukup 15 hari tak apa, sebab maksimum nifas 60 hari.
kan, maksimum nifas 60 hari, takkan lebih. Tapi kalau tu lebih 60 hari jadi 80 hari, itu dah dalam kategori istihadah. Istihadahnya apa? Istihadahnya nifas. Nifas pun ada istihadah. Maka itu dah kategori istihadah nifas. Baik. Ini pun masih mudah lagi ya. Mudah lagi. Baik. Maka dia di sini ada apa? Di sini ada perbezaan. Di sini ada jadual perbezaan antara haid dengan nifas. Haid sekurang-kurang sehari semalam, nifas 1 detik. Nifas 1 detik. Haid sekurang-kurang maksimum haid 15 hari 15 malam. Maksimum nifas 60 hari. Haid kebiasaannya 6 atau 7 hari. Nifas kebiasaannya 40 hari. Haid, datangnya haid itu bersangkutan dengan balagnya seorang anak perempuan itu, bersangkutannya dengan iddah perempuan itu, kan, bersangkutan dengan iddah, ataupun bersangkutan dengan istibrak, kosongnya kandungan kalau seorang hamba, kan. Tapi kalau nifas tak ada bersangkutan dengan apa-apa yang seumpama macam itu. Tak ada. Kalau datang nifas tak menentukan itu balik ataupun tidak. Tak ada sangkutan dengan itu. Tak ada bersangkutan dengan itu nifas. Kemudian haid, apa nama? Tak ada bersangkutan dengan iddah. Kemudian haid, ada kemungkinan sekurang-kurang haid itu seorang itu boleh meninggalkan solat. Tapi kalau nifas tak ada kemungkinan untuk seorang itu meninggalkan solat pada sekurang-kurang nifas. Sekurang-kurang nifas 1 detik. Kan, keluar nifas, sekejap lagi dah wajib solat, kan. Tapi kalau haid, tidak, kena tunggu. Sekolah dia mesti 24 jam kan. Kena tunggu dulu. Maka ada kemungkinan untuk dia meninggalkan solat sehari semalam. Baik, itu kalau cerita tentang darah haid. Kalau darah itu berterusan, kalau darah itu berterusan ini kemudian masuk pula kepada yang berikutnya. Bagaimana kalau darah itu darah terputus-putus? Darah yang terputus-putus, darah yang terputus. Kalau perempuan itu datang haid, yang berterusan ni tadi, ini cerita yang berterusan yang mudah aja. Yang berterusan itu 24 jam sehari semalam. Maknanya apa? Yang dinamakan berterusan itu maknanya kalau dia nampak darah tu keluar pada tuala wanita itu satu, ataupun dia ambil kapas, dia darah tuala wanitanya kosong. Tapi kalau dia ambil kapas, dia masukkan, keluar ada warna haid. Merah, warna hitam, merah, kuning, coklat, keruh, ada warna, itu haid lah, kan. Itu darah haid lah tu. Itu masih mengalir lah tu maknanya. Walaupun tualanya tak ada apa, kan. Dia punya apa, tuala wanita tu tak ada apa sebarang petanda. Tapi kalau dimasukkan kapas, ada. Itu maknanya dia berterusan, dia bukan terputus. Terputus cuma tak banyak aja, kan. Tak banyak sampai keluar. Tapi dari segi hukum tu masih berterusan. Yang terputus ini macam mana? Yang terputus ini kalau dia ambil kapas, dia masukkan, dia tengok kosong, bersih. Itu yang terputus. Masuk kapas, bersih. Itu yang dinamakan terputus. Darah ini terputus. Maka ini cara nak kira darah yang terputus. Maka khilaf ulama, ada dua pendapat tentang bagaimana nak kira tentang darah yang terputus, kan. Darah terputus, suci, kosong, datang darah, kemudian kosong, datang darah. Ada dua pendapat. Ada satu kaul sahab, ada satu kaul laqit, kan. Satu kaul sahab yakni ditarik, kan, ditarik. Kaul sahab tu ditarik. Kaul laqit tu maknanya dikutip. Kaul laqit ni mudah. Kaul sahab ni ada sikit susah. Maknanya apa dia? Kan. Maknanya dia, kalau satu orang perempuan tu dalam tempoh 15 hari, dia datang darah, hari yang pertama datang darah 6 jam. Hari kedua, hari ketiga kosong, masuk kapas tak ada apa benda, kan. Masuk kapas bersih.
Hari yang keempat 8 jam datang darah. Hari yang ke 9 sampai 5 sampai 9 kosong, masuk kapas bersih. Hari yang ke 10 ada darah 7 jam. Hari yang ke 11 sampai 14 bersih. Hari yang ke 15 ada 8 jam darah. Ni yang macam mana ni? 15 hari, dalam tempoh 15 hari maksimum head darahnya setiap hari, selang-selang hari tu ada jam-jam dia. Ni macam mana nak kira ni? Maka ni yang susah ni. Dan susah bagi perempuan tu lah keadaan dia. Ni kaul sahab. Ini pandangan muktamad. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i kan. Maka kena usaha jaga yang ini dululah kalau terjadi. Kalau agak-agak susah, lelaki memanglah cakap kalau jaga yang begini agak-agak susah, barulah pakai pandangan yang kedua. Dan pandangan yang kedua memudahkan bagi perempuan lah kan. Yang kita dengar yang susah dulu kan. Maknanya kaul sahab ni maknanya apa dia? Tempoh suci antara dua darah itu pun dihukumkan haid juga kan. Itu pun dihukumkan haid juga kan. Selagi tak penuh syarat haid, sekurang-kurang haid berapa? Sekurang-kurang haid 24 jam. Maksimum haid 15 hari. Ni jadi ni darah ni ada tak ada ni dalam tempoh 15 hari kan. Dalam tempoh 15 hari ni, hari pertama 6 jam, 3 jam kosong, 3-4 hari kosong, 2 jam, 5 jam. Jumlahnya lebih daripada 24 jam kan, lebih daripada 24 jam dalam tempoh 15 hari. Okey. Maka semua ni dihukumkan haid. Semua ni dihukumkan haid. Itu sahab, maknanya ditarik semua. Yang tempoh hari suci pun dikira macam haid juga. Maknanya dia punya solat tak sah. Kalau dia ada solat tak sah, tapi pahala dapat lah kan. Dia tengok dah suci dah, dia mandi semayang apa semua, sekali rupanya 2-3 hari datang lagi darah. Macam mana tu hari saya punya semayang kira tak sah, tapi pahala dapat lah, niat dia betul kan. Tengok dah suci, dia mandilah semayang, sekali tak ada. Habis saya punya puasa pun tak sah, tapi dapatlah pahala kan. Berdosa tak ada dosa lah, tak tahu, tengok memang tak ada bisik. Dari segi hukumnya tak sah, tapi pahalanya insya-Allah lah dapat kan. Dia punya bersama dengan suaminya apa semua tu, ikutkan tak boleh lah kalau dia tahu, tapi tak tahu tak apalah kan. Maka begitu hukumnya, semua 15 hari itu semuanya dihukumkan haid kan, walaupun ada hari-hari yang suci. Itu dengan syarat tak lebih 15 hari dan jumlah darahnya itu cukup lebih daripada 24 jam. Jumlah darahnya lebih 24 jam, maka cukuplah tempoh maksimum dan minimum haid. Tapi kalau jumlah hari pertama 1 jam, hari kedua 1 jam, hari ketiga 5 jam, jumlahnya tak cukup 24 jam, 23 jam ataupun 23 jam setengah misal. Kalau dikira betul-betul lah, detail dia kan. Maka semuanya tu istihadah, atau semuanya darah penyakit. 15 hari ni dialah jumlah jam dia tak cukup 24 jam. Semua tu dikira istihadah. Maknanya dia wajib sembahyang, wajib apa semualah kan. Jadi begitu. Bagaimana gitu. Itu qaul sahab. Qaul sahab, tempoh suci pun dihukumkan haid. Banyak kerjalah perempuan kalau dia ditimpa dengan darah terputus-putus ni. Anak puasa Ramadan ni macam mana ni? Habis saya punya puasa itu hari tak sah lah, berapa banyak anak kena gembak begini. Kan. Maka panjang cerita dia kan. Panjang cerita dia. Jadi maka untuk memudahkan, boleh dia bertaklid dengan pandangan yang kedua. Yang terbaik adalah pandangan pertama, kaul pandangan muktamad. Yang pandangan yang kedua kaul laqab. Dia kutip. Maknanya apa dia? Time ada haid, time ada darah haid, time tak ada darah suci kan. Time ada darah haid, time tak ada darah suci. Maka mudahlah bagi dia. 5 hari, satu hari ada 5 jam datang darah misal, tapi mesti dalam tempoh tu 15 hari kan. Maksimum haid 15 hari. Hari pertama tadi, misal kata contoh tadi tu, hari pertama 6 jam darah, 6 jam je lah haid dia. Habis tak ada darah, mandi wajib, sembahyang. Kalau kena qada gabungkan dengan apa, zuhur asar tu tadi kan, misal yang sebelum ni kita dah cerita. Maka begitu.
Jadi apa nama gitu. Kemudian hari yang kedua, ketiga suci. Suci lah, sembahyang lah, kan. Puasa sah, tak ada apa masalah. Hari yang keempat datang darah 8 jam. Okey, datang haid. Sembahyang puasa sah tak? Puasa tak sah, kena qada nanti. Sembahyang 8 jam tu tak boleh sembahyang sebab haid. Habis darah, mandi wajib. Kan, habis darah mandi wajib. Kemudian apa nama? Kemudian itu. Kemudian apa? Kemudian itulah kan. Kemudian apa? Begitulah dia. Maka mudah. Yang kedua ni mudah. Yang pertama itu pandangan muktamad. Yang pertama itu pandangan muktamad. Yang mana? Kalau yang mula-mula tu tak wajib, tak boleh qada, haramlah pula qada. Kan, kalau yang mula-mula tu hari yang pertama sampai 15 hari tu, itu semua dihukumkan haid. Kan, haid lah. Kan, dalam tempoh 15 hari tu. Semua itu walaupun ada hari-hari kosong tu tak payah qada. Kecuali puasa dia tak sah. Kalau puasa fardu. Puasa fardu pada tempoh itu tak sah, maka dia wajib qada pada waktu yang lain. Kalau waktu lain dia sihat. Tapi kalau waktu lain pun putus-putus juga. Kan, ini cerita 15 hari lah ni kan. Lepas 15 hari dah suci betul lah kan. Maka dia qada lah dalam tempoh 15 hari tu. Itu kalau 15 hari berikutnya dia sihat. Baik, ni adik. Kalau yang nombor 2 itu dia waktu darah haid, tak ada darah suci. Maka dia kena qada kalau waktu itu dia tak solat. Waktu itu boleh digabungkan solat. Misal waktu Zuhur ataupun pagi dia berapa jam? 5 jam pagi. 5 jam pagi, 7, 5, 12 belum masuk waktu lagi. Ataupun mungkin waktu Zuhur tu 5 jam tu kena berbaik kan. Ujung waktu Zuhur dah suci. Mandi, sembahyang. Ataupun masuk asar, dia qada'kanlah Zuhur kerana dipasangkan dengan asar. Itu qaul laqid. Maka ini mudahkan sikit bagi perempuan. Masa tengok keadaan dia macam mana. Dia ditimpa dengan masalah darah terputus-putus ataupun tidak. Dan kalau darah terputus ni dia rumit lah. Maka untuk mudahkan boleh pakai pandangan yang ini, pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Marhaba. Kenapa? Ini pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia tahulah kan. Dia taklidlah pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia tahu ni ada pandangan. Kan? Dia tahu ini pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Dan ini juga merupakan pandangan dalam mazhab Imam Malik kan, juga merupakan pandangan dalam mazhab Imam Malik. Tapi ini pandangan kedua dalam ulama mazhab Imam Syafi'i itu. Yang muktamad yang pertama, pandangan yang kedua dia dah tahu, dia dah belajar, dia taklid pandangan yang kedua. Dia taklid pandangan yang kedua. Baik, dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka ini pun mudah lagi ya. Yang susahnya istiadah tu nanti. Baik. Kemudian al-hamil. Kemudian sekurang-kurang hamil ialah 6 bulan. Disentuh ajalah. Sekurang-kurang hamil 6 bulan. Kan, sekurang-kurang tempoh hamil 6 bulan. Lepas 6 bulan hamil, barulah bayi tu kalau lahir boleh hidup. Tapi kalau kurang daripada 6 bulan, dia yang tak kenal lah kat situ kan. Baru kahwin lepas berapa 5 bulan beranak. Anak siapa tu? Maka ada persoalan lah kat situ. Boleh jadi dakwaan, maka begitu. Tak dijawabkanlah daripada surat keturunan kita perkara yang seumpama macam itu. Dan daripada kaum muslimin. Tapi begitulah kan, dari segi pernikahan misal sekurang-kurang satu orang itu untuk hamil sempurna 6 bulan. Kebiasaannya 9 bulan 10 hari. Maksimumnya 4 tahun kan. Maksimumnya ialah 4 tahun. Maksimum. Seperti mana dikatakan Imam Syafi'i ialah. Hasil ada sebagian daripada imam
yang begitu. Mengandungnya apa lama-lama. Ya, ada kisah orang dulu. Ada 3 anak, setiap anak tu 3 tahun macam mana. Mengandung 3 tahun. Asal dia pernah terjadi zaman dulu. Zaman sekarang mungkin kita tak dengar lah kan. Sebab apa? Sebab kalau pergi hospital nanti dia paksa. Kenapa tak keluar ni? Dia pergi pam lah, dia tarik lah, dia belah lah. Zaman sekarang tak jadi lah kan. Dia paksa budak tu untuk keluar. Kalau dulu-dulu mana nak paksa, selagi budak tu tak keluar lah dia. Dan siapa nak paksa, nak tolak ke? Tak adalah kan. Jadi begitu. Jadi begitulah sekadar begitu. Maka setakat ni ada soalan tak? Cumanya begitu. Tentang masalah ini tadi, orang perempuan dia wajib, dia kena tengoklah dia punya cek itu, kapas itu, dia cek awal waktu, akhir waktu kan. Awal waktu, akhir waktu dia cek. Misal kalau dalam kes putus itu, misal seorang perempuan datang darah, bila datang darah aja kan, pada waktu yang kemungkinan untuk datang darah, dia wajib tinggalkan solat kan. Dia wajib untuk berhenti daripada solat. Bila datang darah aja berhenti solat. Boleh jadi darah itu cukup 24 jam ataupun tidak, dia tak tahu. Maka sekarang ada darah, boleh jadi apa, 24 jam. Maka dia wajib berhenti daripada solat. Ternyata darah itu kurang 24 jam. Maka barulah dia tahu darah itu darah rosak. Maka apa nama, dia kena sembahyang tu sepatutnya diqadakkanlah balik semula nanti kan. Dan sembahyang tu kena diqadakkanlah balik semula nanti bila tak cukup sifat. Tapi kalau dia tahu memang adat saya, kemudian bila dah suci dia wajib solat lah. Dan tu dalam kes darah terputus itu tadi. Tapi memang adat dia kata tak apa, saya bulan lepas memang saya tahu sekarang ada darah, esok tak ada darah, lusa tak ada darah, hari berikutnya ada darah balik semula. Memang tahu dah, adat saya yang lalu macam tu. Kalau begitu tak apa. Kalau kita awak tak payah sembahyang pun tak apa kan. Ada darah memang tak payah sembahyang, yang tak ada darah pun tak sembahyang pun tak apa. Kalau ikut pandangan yang apa nama, kaul sahab ini tadi, yang mutamat ini kan. Maka kalau dia tak sembahyang pun tak apa. Sebab apa? Sebab memang akan datang, memang dah tahu dah, memang adat dia. Kalau dah memang adat dia tak apa. Tapi kalau bukan adat dia, sekarang ada, tadi ada darah, sekarang tak ada darah, dia wajib sembahyang kalau kurang 24 jam ataupun itu kan. Masih bila dah suci, walaupun lebih 24 jam dah suci, dia wajib sembahyang lah kan. Itu kalau dia tahu. Dia tak tahu adat dia, bukan adat dia. Selalu datang darah penuh, tiba-tiba terputus kan. Bila terputus saja wajiblah sembahyang kan. Sekarang dah suci, nampak dah suci, dia tahu tak kejap lagi akan datang darah balik semula, lusa tulat, tak tahu. Maka begitulah. Kecuali dah jadi adat dia walaupun sekali, maka bolehlah dia untuk tak apalah, saya tunggu ajalah. Itu pun kalau bukan dalam kategori istihadah. Ni dalam tempoh 15 hari darahnya ada tak ada kan. Baik. Baik maka itu dah mudah lah kan. Itu perkara yang mudah, itu atas kaedah asal dia. Kaedah asalnya begitu. Kemudian ni kita masuk tentang istihadah. Ni yang ada sikit pening. Apa masih mudah lagi. Yang pening tu ada bahagian yang tertentu je yang susahnya, bukan semua yang susah kan. Yang susahnya hukum dia yang susah. Dia punya pembahagian tu senang aja sebenarnya kan. Baik, apa itu darah istihadah? Macam tadi kita kata, perempuan tu ada 2 darah aja, selain daripada itu namanya istihadah kan. Perempuan ada 2 saja darah, haid, nifas. Tak haid, nifas. Selain daripada itu sama ada darah rosak ataupun darah istihadah. Sebagai ulama kata darah rosak itu pun bawah nama istihadah juga sebenarnya kan. Takrif darah istihadah apa dia? Darah yang lebih daripada tempoh maksimum haid ataupun nifas. Istihadah itu ialah apa? Darah yang lebih daripada tempoh maksimum haid atau lebih daripada tempoh maksimum nifas. Haid maksimum haid 15 hari, ni datang darah lebih daripada 15 hari. Itu istihadah. Haid ini nifas maksimum 60 hari, lebih daripada 60 hari, itu istihadah ya. Itu satu takrifnya. Takrif yang kedua, ataupun darah istihadah ialah darah yang keluar bukan waktu haid dan bukan waktu nifas. Darah yang keluar bukan pada waktu haid dan nifas. Itu yang termasuk juga darah rosak, itu bawah kategori ini.
kan. Maka kalau pakai takrif yang pertama, darah istihadah ialah darah yang lebih daripada tempoh maksimum haid 15 hari ataupun tempoh maksimum nifas 60 hari, maka ada satu lagi nama darah rosak. Tapi kalau pakai takrif yang kedua, darah istihadah ialah darah yang keluar bukan pada waktu haid dan nifas. Bukan waktu haid, bukan nifas, ada keluar darah. Maka darah rosak tu pun bawah nama istihadah. Ya, nama je, tentang takrif nama je yang itu. Tapi dari segi hukum dia sama, kan? Dari segi hukum dia sama. Dari segi hukum dia sama, iaitu istihadah itu adalah suci, darah yang suci lah. Maknanya orang wanita itu dalam keadaan suci sebenarnya. Baik. Kemudian rupa istihadah. Ada berapa gambaran istihadah? Istihadah ada 7 gambaran pada haid. Pada haid ada 7 gambaran istihadah. Nifas ada 5 gambaran. Tapi kita tak cerita yang tentang nifas. Kita cerita tentang haid aja. Ada 7 gambaran nifas, haid. Mula istihadah bukan haid, istihadah kan. Istihadah ada terpecah dua mula kan. Mula terpecah kepada 2. Perempuan yang pertama kali datang darah, perempuan yang pernah datang darah. Pertama kali datang darah namanya mubtadaah kan. Mubtadaah. Yang pernah datang darah namanya mu'tadah. Ada pen tu. Boleh lah, boleh. Ada. Kena tanggal lah benda ni. Istihadah cara berdua awalnya dengan berdua ini mubtadaah. Mubtadaah ini pada perempuan yang pertama kali datang darah. Perempuan yang pertama kali datang darah itu budak 9 tahun dulu. Sampai berapa tahun dah kan? 9 tahun, 10 tahun. Pertama kali datang darah. Ini mak perempuan dia pernah datang darah. Pernah datang darah. Mubtadaah. Ini apa? Pertama kali datang darah. Datang darah. Ini pernah datang darah. Mubtadaah. Kemudian mubtadaah itu terpecah dulu pula lagi. Apa dia? Mumayyizah. Ghair mumayyizah. Apa dia mumayyizah? Mumayyizah ni dia darahnya ada beza. Mumayyizah ni kemudian darahnya berbeza, ada perbezaan. Ghair mumayyizah tak ada perbezaan.
Dia ada perbezaan. Ini ada perbezaan. Perbezaan apa? Perbezaan warna. Yang ini tak ada perbezaan, tak ada perbezaan warna. Ini ada perbezaan warna. Kemudian ini itu satu dua, tiga empat, enam tujuh, ada tujuh empat. Ada mumayyizah, ini apa? Ada mumayyizah, kepada mumayyizah. Ini kemudian ada ghair mumayyizah. Ghair mumayyizah. Dan ini ada mumayyizah, ghair mumayyizah. Kemudian mumayyizah sama lah, dia pernah datang lah. Kemudian mumayyizah, ada perbezaan warna. Yang ini ghair mumayyizah, tak ada perbezaan warna, tapi ada tercapai lagi. Tapi ada keadaan dia apa? Dia ingat kadar dan waktu. Kadar dan waktu. Ghair mumayyizah, tapi dia ingat apa? Yang kadar yang pertama dia ingat kadar dan waktu. Dan waktu. Yang berikut ingat kadar tapi tak ingat waktu. Ingat kadar tak ingat waktu. Ya. Berikutnya ingat apa? Ingat kadar ingat tak ingat waktu. Ingat sebaliknya lah. Ingat waktu tak ingat kadar. Yang berikutnya tak ingat apa? Tak ingat langsung, tak ingat waktu. Tak ingat kadar. Tak ingat waktu, tak ingat kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 aja, bukan apa. Ya. Mudah ni. Mudah. Ni apa? Ingat waktu, ingat kadar, ingat waktu. Ingat kadar, tak ingat waktu. Ingat waktu, tak ingat kadar. Tak ingat kadar, tak ingat waktu. Itu dia. Ini dia. Mudah. Apa lagi ni? Yang susah je hukum ni. Susah sikit. Susah hukum dia susah sikit. Sana sekali dulu, nanti kita semua ini. Boleh salin. Boleh salin. Boleh salin. Apa yang kita kerja? Mudah je, mudah je. Sama kali, mudah tu bercara, kan? Mudah tu bercara. Kalau itu kita lagi datang, ataupun lama datang. Mudah bercara. Atau masing-masing mudah berbicara lagi. Ada yang pernah datang, arahnya berbeza. Sama ada darah berbeza, mumayyizah, sama darah tak ada beza. Darahnya beza, sama darah tak ada beza. Kalau darah beza, lagi senang. Kalau darah tak ada beza, sikit susah. Darah ada beza, darah tak ada beza. Yang beza tu, dia sendiri lah tahu nak bezakan. Bezanya nanti kita cuba. Kita nak cerita beza. Bagi tu, secara mudahnya begitulah.
tujuh rupa istiadah kan. Tak ada istiadah tadi betul dah cerita. Tak ada istiadah, ada yang kata bukan waktu time head, bukan time nifas. Semuanya masuk dalam kategori istiadah sebenarnya. Tapi ya, sebagian ulama bisa ada yang sikit darah keluar darah itu, ini darah rosak. Orang yang lebih lagi itu baru istiadah. Ya, dah jadi hukum begini. Jadi kemudian maka itu rupa istiadah ada 7 rupa kan. Rupa istiadah ada 7 rupa. Kemudian aswara al-ula, maka rupa yang pertama, mubtada'ah mumayyizah. Darah itu, budak ini pertama kali datang darah dan darahnya itu berbeza. Pertama kali datang darah, sebelum tu tak pernah datang darah pun kan. Pertama kali datang darah, kemudian pertama kali datang darah, darahnya pula istihadah tu jadi. Apa dia? Maksimum, lebih daripada tempoh maksimum head. Jadi istihadah. Kemudian darahnya itu ada beza tak? Ada beza. Darahnya ada beza, ada kuat, ada lemah. Apa yang menentukan kuat dan lemahnya? Ada 3 kan. Pertamanya warna, yang keduanya pekat ataupun cair, yang ketiganya bau dia kan. Warna, pekat, kepekatan dan bau dia. Itu bau dia. Maka yang punya 3 sifat lagi kuat daripada yang punya 2 sifat kan. Punya 3 sifat lagi kuat daripada 2 sifat. Maka betul. Yang punya 2 sifat lebih kuat daripada yang punya 1 sifat. Maka begitu kan. Maka begitulah. Contohnya apa? Warna darah head. Sama ada warna hitam. Yang hitam kan, head semuanya head. Hitam, merah, coklat ataupun perang, kelabu ataupun keruh kan. Keruh ni di antara putih dengan kuning. Keruh lah kan. Warna keruh. Kemudian betul tadi 5 tadi kan. Hitam, merah, coklat, perang, kuning, keruh. 5 warna head. Kalau tak sampai maksimum, semua tu head lah kan. Kalau satu orang perempuan itu datang darah dia 15 hari saja, selama 15 hari tu darah dia bertukar-tukar. Sekejap hitam, kejap kuning, kejap merah, kejap apa, misal katalah kan. Tak ada lah macam tu. Misal kata. Maka semuanya tu head. Kalau dah tempoh 15. Ini ceritanya darah warna beza ni. Tu kalau lebih daripada tempoh itu. Lebih tempoh daripada itu baru ada cerita beza warna. Kalau kurang daripada tempoh itu tak ada cerita pun kan. Yang kuning dan keruh pun dikira head. Sebab hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya seorang perempuan kan. Seorang perempuan bawa kapas tanya dengan Sayyidah Aisyah, ni head ke bukan ni kan. Aisyah kata jangan terburu-buru, itu masih dikira head. Yang kuning dan itu. Maka itu pendapat yang kuat yang mengatakan apa? Itu pun head. Kalau dalam tempoh memang datang head lah. Maka begitu. Jadi kalau dalam tempoh head, semua itu dinamakan head, walaupun apa warna sekalipun. Ini cerita kalau dah jadi istihadah, barulah warna itu mainkan peranan dia kan. Bila dah jadi istihadah, baru dah ada darah itu, warna itu mainkan peranan dia. Yang hitam sama ada semuanya hitam ataupun dia merah tapi ada garis-garis hitam, itu pun dikirakan darah hitam ataupun darah yang kuat. Sama ada hitam semuanya hitam ataupun dia ada garis-garis macam benang hitam kan, macam ada garisan-garisan merah tapi ada hitam, itu dikira darah kuat kan. Hitam lagi kuat daripada merah atas turutan itu. Kemudian coklat, kemudian kuning, kemudian keruh. Itu satu dari segi warna. Kemudian bau, yang bau kuat lagi kuat daripada yang tak ada bau ataupun bau kurang kan. Ada satu orang ni datang bau dia kuat kan. Warna hitam, warna merah kuat bau. Katakanlah 10 hari pertama warna merah tapi bau dia kuat. 10 hari berikutnya istihadah kan. 10 hari berikutnya bau dia merah tapi baunya tak ada ataupun baunya kurang. Maka yang kuat itu mainkan peranan. Yang kuat itu 10 hari itu.
bau, pekat. Pekat ada yang cair je. Maka itu kalau apa yang punya sifat kuat, tiga sifat apa tu lah, yang punya tiga sifat lebih kuat daripada yang punya dua sifat, kan. Maka begitu. Itu maknanya berbeza. Maknanya mumayyizah, kan. Mumayyizah. Maka apa hukum dia dalam rupa yang pertama tu, kan? Kita tengok rupa yang pertama tu apa tu? Mubtadaah mumayyizah, pecahan yang pertama tu. Maka hukum dia yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Itu senang aja, kan. Kalau dia berbeza mudah aja. Yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Perempuan itu 20 hari datang haid terus menerus. Contoh, sebagai contoh, ini contoh aja. Ini contoh yang dibawakan dalam kitab. Seorang perempuan, dia kata, saya ni datang darah pertama kali, saya tak pernah datang. Budak perempuan lah, umur 9 tahun lebih, kan, ataupun berapa. Tapi dia pertama kali datang darah berterusan 20 hari. 3 hari yang pertama hitam, warna hitam, sama ada hitam pekat ataupun hitam garisan itu tadi. Kemudian 17 hari berikutnya, kan, baki 20 hari itu, 3 hari pertama hitam, baki 17 hari berikutnya warna merah aja, tak ada garis-garis hitam. Maka yang 3 hari itu haid, yang baki itu istihadah. Mudah aja, kan. 3 hari haid, baki itu istihadah. Sebab apa? Warna dia berbeza. Warna dia berbeza. Apa 3 hari? 3 hari apa? 3 hari baunya kuat, baki lagi baunya kurang aja. Baki lagi baunya kurang atau tak ada bau. Maka 3 hari itu haid, baki 17 hari itu istihadah. Ataupun 3 hari itu pekat, baki lagi warnanya sama misal. Maka mudah aja lah, kan. Maka mudah aja. Itu yang pertama, istihadah yang pertama, itu senang, kan. Bukan adat, ini yang pertama kali. Ini perempuan pertama kali datang darah. Dia pertama kali datang darah, terus darah dia jadi istihadah. Pertama kali datang darah, darahnya terus jadi istihadah. Maka pada begitu. Tapi ada syarat dia, ada syarat dia, dan syarat dia ada 4 syarat. Yang pertama, darah yang kuat itu mesti jangan kurang daripada sehari semalam, kan. Untuk sekurang-kurang haid ialah sehari semalam, kan. Yang kuat itu, yang pekat itu, yang hitam itu jangan kurang daripada sehari semalam. Yang pertama. Kemudian jangan lebih daripada 15 hari. Dia ni datang darah 20 hari, jadi darah itu kuat berapa? Lebih 15 hari. Bukan kurang daripada 15 hari, kan, untuk dinamakan dia darah haid itu, kan. Dan kemudian darah yang lemah itu janganlah kurang daripada 15 hari. Sebab kalau kurang daripada 15 hari, semuanya itu dinamakan haid, kan. Semua itu dinamakan haid. Mesti dia lebih daripada tempoh 15 hari. Kemudian ayakuna ad-dhaif wilaan, hendaklah yang lemah itu dia berterusan, bersambung. Dia bukan putus-putus. Maka itu di antara syarat dia. Itu di antara syarat dia. Maka itu di antara syarat untuk dinamakan darah yang kuat itu haid, darah yang lemah itu istihadah, kan. Darah yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Itu ada 4 syarat. 4 syarat ni lah dia susah sikit nak kena faham, kan. Cuma dengarkan aja lah, kan. Maka kita cuma dapatkan gambaran aja, dahulu. Maka begitu. Boleh lagi ni? Boleh lagi. Macam mana tak boleh je. Kalau putus-putus, dia tak masuk kategori ni. Dia dah akhir, kes lain lah, kan. Kalau putus-putus, dia tak jadi, dia macam ini. Cara dia untuk mudah tu, mesti dia bersambung, kan. Mesti bersambung tu, 20 hari tu dia bersambung, kan. Darah yang kuat dengan darah lemah tu betul, keluar darah aja. Barulah
kita hukumkan yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah. Ini kita apa tu? Kita ambil gambaran dia lah dulu. Kemudian yang kedua, kan, yang kedua. Asalnya mubtadaah ghair mumayyizah. Dia pertama kali datang darah, tapi darahnya tak ada beza. Kalau ada beza senang. Kan, yang kuat itu haid, yang lemah itu istihadah dengan syarat-syarat, 4 syarat itu. Kan, dengan 4 syarat itu. Kalau tak ada beza pun senang juga sebenarnya. Kalau tak ada beza pun senang. Lepas 20 hari misal, apa dia? Hukum dia apa dia? Satu orang perempuan ni katakan apa nama? Dia datang darah. Result seluruhnya itu warna merah aja. Dia pertama kali datang darah kan? Mubtadaah ghair mumayyizah. Kes yang kedua kan? Mubtadaah ghair mumayyizah. Pertama kali datang darah, mubtadaah ghair mumayyizah, tak ada beza. Darah dia selama lebih tempoh maksimum itu tak ada beza pun. Berapa itu? Apa nama dia? 20 hari ke 30 hari datang darah, sama aja warna dia. Kan? Warna sama, bau sama, pekat sama, misal kata. Ya, tak ada beza pun. Maka mubtadaah ghair mumayyizah, maka hukum dia mudah. Hukum dia lagi mudah lah daripada yang tadi. Tak ada syarat. Apa dia hukum dia? Hukum dia haid dia cuma sehari semalam aja. Haid dia cuma sehari semalam. Baki daripada itu ialah istihadah. Baki daripada itu ialah istihadah. Maka baki daripada itu ialah istihadah. Haid dia ialah sehari semalam. Baki daripada itu ialah istihadah. Maka lagi mudah. Hukum dia lagi mudah untuk kita nak bezakan. 20 hari datang haid, pertama kali datang darah. Selama 20 hari berterusan, warna sama, bau sama, pekat sama. Maka haid dia cuma 1 hari je sebenarnya. Baki itu ialah istihadah. Maka baki itu ialah istihadah, maka hukum istihadah lah. Maka mudah kan? 2 surah ini mudah. Dan 2 contoh ini mudah. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah, pun senang juga. Mu'tadah mumayyizah, pernah datang darah. Kemudian ke mu'tadah mumayyizah, pun senang juga. Mu'tadah mumayyizah, pernah datang darah, darahnya itu pula berbeza. Dia pernah datang darah, darahnya itu berbeza, maka hukum dia ikut perbezaan darah itu. Hukum dia ikut perbezaan darah itu. Hukum dia ikut perbezaan darah itu. Macam mana dia Ustaz? Boleh? Tak boleh? Tengah jam kita santai dulu lah. Ke sama minggu depan? Minggu depan. Nanti kita padam ini. Kita tulis balik dia punya contoh-contoh dan hukum dia. Okay. Kita santai-santai je. Jangan stres-stres. Nanti kita tapi susah payah bab ini pun insya-Allah dapat ganjaran kan. Ulama lagi tak ada haid, orang perempuan pun saya alhamdulillah saya tak ada istihadah pun. Tak apa, belajar aje kan. Belajar aje dalam susah payah dalam menuntut ilmu. Siapa yang susah payah Allah pemudahkan langkah ke syurga insya-Allah. Kan, susah-susah pening-pening daripada orang berpening-pening untuk dunia, kita pening-pening untuk belajar hukum-hukum syariat. Saya lelaki tak ada haid, saya tak ada anak perempuan, saya tak kahwin, single lagi misal. Kan? Misal kan. Tapi nak pening-pening juga, pening-pening tak apa kan. Insya-Allah dapat ganjaran daripada Allah SWT kerana ini syariat ini. Baik, jadi begitu. InsyaAllah kita akan sambung pertemuan yang akan datang. Mungkin bolehlah buka balik kitab, rujuk kitab-kitab Jawi lama ke, kitab-kitab baru ke, kan. Kitab terjemahan itu apa nama kitab tu kan? Ustaz apa tu terjemahkan? Maka bolehlah dirujuk kitab terjemahan Takrirat Sadidat ini. Ada ustaz tu terjemahkan. Apa nama ustaz tu? Ustaz siapa nama dia?
Ha? Beliau terjemahkan bahagian head saja. ARG pun ada buat kan, banyak dia buat. Tapi kalau yang ustaz itu, siapa nama ustaz tu, beliau buat memang ikut susunan takrirat. Beliau terjemahkan takrirat ini. Takrirat ni beliau terjemahkan. Maka itulah lagi mudah lah. Kalau ARG pun ada buat, Ustaz Hidayat ke Hidayat. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita santai dahulu, kita mendengarkan kisah orang-orang salihin insyaAllah. Bismillah. Baca sikit lah. Jangan kita termimpi tentang darah pula nanti kan. Kisah, ada satu kisah salihin. Beliau dengan abangnya kan semayang. Hentilah Faqih, fadal jadi imam. Tak apa jadi imam. Abangnya ni lebih zuhud, ahli sufi, masyhur dengan kesufiannya, masing-masing alim. Tapi abangnya masyhur dengan kesufian. Yang beliau ini masyhur dengan kefaqihan. Akhirnya semayang, adiknya lah dia persilakan lah yang faqih jadi imam, lebih afdal kan. Jadi semayang jadi imam. Lepas semayang beliau tegur, apa pasal aku tengok kau punya pakaian penuh dengan darah? Astagfirullahaladzim. Rupanya apa? Sepanjang semayang terfikir tentang masalah darah wanita ni. Kan dalam semayang itulah syaitan bagi ilham. Kan bukanlah kan. Ini satu orang salihin pun juga kan. Tapi apa? Begitu. Ilham. Oh, selama ni tak faham. Dalam semayang pula baru nak faham kan. Oh, macam ni. Dia panggil tegur, apa pasal kau punya jubah penuh dengan darah? Masya Allah, astagfirullah. Akhirnya beliau pun sama ikut jalan kesufian. Begitu ada kisah salihin. Jadi maka supaya kita tak termimpi-mimpi, maka kita apa? Kita mendengar kisah orang saleh, insya-Allah kita mimpi orang saleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemah syarah al-Aliyah karya Ahmad Al-Jid kisah para wali dan suami Udain bin Iyad. Beliau adalah adik Udain bin Iyad bin Mas'ud bin Bishir Al-Tamimi Al-Yabu'i Al-Murasani, berasal dari pinggiran Kota Maru. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan di Samarkand. Beliau tumbuh di kota Abdul. Beliau menulis riwayat-riwayat hadis di kota Kufah, kemudian berpindah ke Makkah dan bermukim di sana hingga wafat pada bulan Muharram tahun 187 Hijriah. Beliau belajar hadis dan beberapa ulama yang antaranya Sulaiman Al-Taimi, Humaid Al-Tawil, Yahya Al-Ansari, Ja'far Sadiq, Atta bin Sa'id, Mujalid bin Sa'id dan Sufyan Tawil. Di samping itu juga ada beberapa ulama yang belajar ilmu hadis dari beliau dan antaranya Al-Sawri, Ibnu Yuwainah, Yahya Al-Qatan, Ibnu Mubarak, Syafi'i Al-Humaydi dan Al-Kanabi. Para ulama telah mengikuti kekuatan kepada beliau dalam meriwayatkan hadis, kesalihan, kejujuran dan kewarasan beliau. Mereka juga menjadikan beliau sebagai hujjah. Ishaq bin Ibrahim berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih khawatir terhadap diri sendiri dan lebih berharap kebaikan bagi orang lain daripada orang lain. Beliau adalah seseorang yang sangat menghormati hadis, bahkan hadis menjadi beban yang sangat berat bagi beliau. Beliau berkata, barang siapa yang mengenal hakikat manusia, dia akan tenang. Salah seorang ulama mengartikan istilah ini bahawa manusia tidak dapat mendapatkan manfaat maupun membawa bahaya. Beliau berkata, bagi kami bukanlah seseorang mencapai kedudukan yang tinggi kerana banyak soalannya atau puasanya saja, tetapi dicapai dengan kedermawanan jiwa, kebersihan hati dan memberi nasihat kepada umat. Hal ini diperjelas oleh guru kami penyusun qasidah ini, bahawa sifat-sifat itu juga disertai dengan banyaknya soalan dan puasa. Beliau berkata,
meninggalkan amalan kerana manusia adalah riya. Berbuat kerana mereka adalah syirik. Sedangkan keikhlasan adalah Allah menyelamatkanmu daripada dua sifat ini. Beliau juga berkata, bila Allah mencintai seorang hamba, maka ia akan memperbanyak kemudahan hatinya. Bila Allah membenci seorang hamba, maka ia akan memberikan keluasan materi duniawi. Ibnu Mubarak berkata, ketika Al-Muna'in meninggal dunia, terangkatlah kesedihan itu. Al-Muna'in berkata, seandainya dunia seisinya ditawarkan padaku, tanpa adanya perhitungan atasku, pasti aku akan jijik kepadanya. Seperti halnya salah seorang dari kalian berasa jijik bila melewati bangkai takut mengenai bajunya. Abu Ali Al-Razi berkata, aku berteman dengan Muna'in selama 30 tahun. Aku tidak pernah melihatnya tertawa maupun tersenyum, kecuali di hari kematian anaknya Ali. Lalu aku menanyainya mengenai hal ini. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah menyukai suatu perkara, maka aku pun suka terhadap hal itu. Beliau menyatakan, sungguh bila aku bermaksiat kepada Allah, aku dapat mengetahui daripada tingkah laku keledaiku dan para pembantuku. Barang siapa yang duduk di depan ahli bid'ah, saya tidak akan diberi nikmat. Tiada sesuatu yang lebih baik untuk dijadikan perhiasan bagi seseorang daripada kejujuran dan mencari barang yang halal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bagi kita malam ini mengenali akan tokoh Sayyidina Fudail bin Iyad rahmatullahi alaihi wa nafa'na bih bid-darain, yang mana beliau pernah berburu dengan orang-orang solehin di zamannya, dan ramai juga orang-orang solehin yang akhirnya mengambil ilmu dan manfaat daripada beliau. Dan subhanallah, pada beliau ada ciri-ciri kewalian. Sifat-sifat kewalian itu zahir pada diri beliau. Di antaranya apa dia sifatnya itu, sifat orang mukmin itu khauf dan wara ada pada beliau, kan, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ishaq bin Ibrahim, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih khawatir terhadap diri sendiri dan mengharapkan kebaikan bagi orang lain daripada Al-Fudail bin Iyad. Punya sifat apa-apa itu, sifat kewalian. Beliau adalah seorang yang sangat menghormati hadis, seperti mana para salihin terdahulu. Imam Malik, sebelum ini kita dah dengar, Imam Malik pernah meriwayatkan akan hadis, pernah dipatuk, disengat oleh hewan, berubah, kan. Pernah baca hadis, berubah mukanya. Tapi masih terus meriwayatkan hadis. Bila orang tanya kenapa rupanya dipatuk haiwan. Kenapa tak cakap apa begini, kan? Dia kata, aku tak nak memotong hadis Nabi SAW. Tak nak memotongkan hadis Nabi SAW. Biarlah tahanlah sekejap bisa hewan tu, kan. Tahanlah dia sekejap, habis kita barulah mungkin begitu. Begitu. Orang-orang soleh yang terdahulu begitu memuliakan. Dengan sebab menghormati, memuliakan apa yang dimuliakan Allah, takzimkan akan hadis Nabi SAW, maka Imam Malik dimuliakan Allah SWT. Kitab Muwatta beliau sehingga kini hari kekal. Zaman beliau ada orang karang kitab, kan? Zaman beliau ada ulama lain pun karang kitab hadis, tapi kenapa tak kekal macam kitab Imam Malik? Sebab subhanallah, Imam Malik lebih daripada orang-orang yang sezaman beliau dengan itu dalam mengagungkan akan mentakzimkan akan hadis Nabi SAW. Beliau tak pijak bumi Mekah dengan capalnya, kan. Maka begitu bumi Madinah. Maka begitulah Sayyidina Fudail bin Iyad begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat menghormati akan hadis. Begitu kisah yang masyhur, Imam Malik juga tiap kali nak riwayatkan hadis, orang nak tanya tentang hadis, beliau akan mandi dulu, pakai baju baik-baik, pakai minyak wangi, kan. Maka begitu beliau dalam memuliakan akan hadis Nabi SAW. Dan beliau berkata, bagi kami bukanlah seseorang mencapai kedudukan tinggi, banyak solat, banyak puasa. Itu ya memang. Tapi yang lebih utama lagi ialah bersihnya jiwa, hati yang bersih, jiwa yang bersih, penyakit hati tak ada. Tak ada nak dendam, dengki, geram dengan mana-mana orang. Tengok orang semua dengan pandangan belas kasihan. Tengok orang ahli maksiat mendoakan, cegah, marah atas dasar kasih sayang, kan? Atas dasar kasih sayang, marah orang tu buat maksiat sebab sayangkan dia, nakkan kebaikan untuk dia, kan? Maka begitu.
bukan nak sebarkan aib, bukan. Maka begitulah keadaan awliya illah, orang-orang solihin. Amalnya itu bukan itu. Walaupun mereka memang banyak solat, walaupun mereka banyak puasa, tapi mereka mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah kerana hati mereka. Kerana hati mereka. Mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kedudukan yang tinggi bukan sebab banyak solat, banyak puasa, tapi dengan sebab selamatnya dada. Maka begitu hendaknya kita di samping memperbanyakkan solat dan amal-amal soleh kita, yang lebih utama ialah kita perhatikan apa yang ada dalam hati kita. Jangan kita termasuk orang yang banyak solat, banyak puasa, tapi hati punya dendam dengki dengan mana-mana orang Islam. Maka tak betul lah kan. Maka tak betul keadaan macam itu. Dan orang yang terselamat, orang yang beruntung ialah orang yang buat amal, tinggalkan amal kerana Allah. Beliau mengatakan orang yang buat amal kerana manusia, orang yang tinggalkan amal kerana manusia, riak. Buat amal kerana manusia, syirik, yakni syirik khafi. Buat amal solat kerana manusia, buat amal akhirat kerana nakkan ganjaran pujian, nakkan dunia daripada orang. Maka itu syirik khafi kan, syirik yang tersembunyi. Tinggalkan amal, tinggalkan buat maksiat. Ada orang dia tinggalkan maksiat bukan sebab malu, sebab nak tunjuk dia baik, zuhud dan sebagainya. Pun riak, tinggalkan amal. Kan sebenarnya atas pandangan beliau kan. Maka apa nama? Yang ikhlas betul-betul daripada buat amal, tinggalkan amal kerana Allah. Bila Allah selamatkanmu daripada dua sifat ini, Allah bantu kamu untuk ikhlas, buat kerana Allah, tinggal kerana Allah, itulah ialah ikhlas. La ilaha illallah. Bila Allah mencintai seorang hamba, maka akan banyak gundah hatinya banyak hancur hati dia. Bukan hati dia tenang dengan dunia, tapi hati dia hancur. Bila tengok dosanya banyak, sedih kan. Amal dah banyak dah padahal, tapi dia tetap merasakan dosanya banyak. Maka itu tanda bila Allah cintakan hati seorang hamba, hati dia akan sentiasa sedih dengan hal keadaan diri dia. Dan yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia akan tenang bila ingat Allah, bila dia istighfar, kalau dia banyak dosa, astagfirullah. Bila dia berdoa, dia akan jadi tenang. Maka begitu tanda orang yang dicintai Allah. Tapi kalau orang itu diabaikan oleh Allah, dia akan tenang dengan dunia, keseronokan dunia. Tenang, semua apa yang dia nak dapat. Syukur atau tidak? Maka na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Kan? Bila Allah membenci seorang hamba, ia akan memberinya keluasan materi dunia. Dunia dia luas, apa dia nak semua dapat. Itu tanda orang itu dibenci Allah. Lupakan Allah pula, tak syukur. Kalau dia ambil dunia itu dengan syukur, itu pun termasuk golongan yang sikit kan. Golongan yang sikit. Baik. Dan Sayyidina Fudail bin Iyad, apa di antara ciri kewalian pada beliau? Seandainya dunia sisinya ditawarkan kepadaku tanpa dihisap pun, kan, dapat dunia tak kena hisap pun aku tak nak, kan, tanpa apa perhitungan atasku. Sebab apa? Seperti mana salah seorang dari kalian merasa jijik bila melewati bangkai, takut terkena baju je. Sebab takut dunia ni akan merosakkan, takut dunia akan itu. Maka kalau keadaan kita sebaliknya, cintakan dunia, dapat dunia kita suka, kita gembira, kan, maka jangan perasanlah wali. Jangan nak perasan jadi wali, kan. Maka begitu, kan. Maka apa nama, jangan ada perasan-perasan tu, kan. Ada sebagian orang begitu, dia rasa, oh saya dah wali dah begini, saya mimpi begitu, mimpi begini, kan, saya begitu begini, saya amalkan sini, tapi dalam hati penuh cinta dunia, dalam hati penuh dendam dengan orang, dalam hati penuh geram dengan orang, dalam hati mulut menyumpah orang. Tak ada ciri-ciri wali, kan. Amal dia pun nampak macam banyak zikir, ribu-ribu, kan. Tapi hati itu tak ada. Yang lebih utama ialah hati itu. Maka kena sedari kalau dalam hati masih ada cinta dunia, maka begitu. Wali-wali sebelum ni kita dah katakan, wali-wali semuanya selalunya akan berjumpa dengan Sayyidina Hidr, selalunya, kan. Selalunya akan dipertemukan wali-wali dululah, kan, banyak kisah mereka bertemu dengan Sayyidina Hidr. Di antara syaratnya apa dia? Pandang dunia tu, hatinya cinta dunia tu sama, tak ada. Pandang dunia, pandang emas, pandang tanah sama. La
ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan, aku tahu aku maksiat macam mana bila tengok kedai, perangai kedai. Kalau tak ada maksiat, kedai taat aja. Kan? Hamba pun taat, pembantu pun taat. Tapi bila kedai tu nakal, kan, degil, oh ni aku ada buat maksiat ni. Sebab macam aku. Ni ada aku buat maksiat dah ni, apa aku tak perasan. Macam tu. Kan? Kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ada bawakan juga kisah seumpama ini. Aku tahu aku buat maksiat bila tengok anak-anak degil. Suruh cakap tak nak dengar cakap. Oh, selalu dengan cakap tiba gitu. Oh, maknanya ini hari aku ada buat maksiat kepada Allah. Ni sebagai teguran daripada Allah. Anak-anak jadi nakal. Geldai pun, kuda pun tu jadi huru-hara. Tu maknanya dia buat maksiat tu. Kan? Itu sebagai teguran kepada orang-orang salihin begitu. Kemudian dan tanya begitu, barang siapa duduk di tempat ahli bid'ah, nescaya ia tidak akan diberi hikmah. Tempat ahli bid'ah, apatah bid'ah akidah, kan? Maka tak akan nak dapat hikmah. Orang yang berjalan pada ahli sunnah jamaah, barulah hatinya akan dipenuhi dengan cahaya hikmah. Tiada sesuatu yang lebih baik untuk dijadikan perhiasan bagi seseorang daripada kejujuran dan mencari barang yang halal. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita manfaat dengan beliau. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita keberkatan syafaat beliau dan semua para solihin yang disebutkan dalam kitab ini, para ulama kita, para solihin, para ulia anbiya ala dina sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi. Mudah-mudahan Allah SWT hidupkan kita, beri taufik kepada kita untuk berjalan dengan jalan awliya salihin, matikan di atas jalan mereka dan dihimpunkan bersama mereka di akhirat insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah SWT, mudah-mudahan ini sebab perhimpunan kita, Allah SWT membantu meringankan beban yang ditimpa oleh saudara kita yang berada di Palestin. Dan Allah SWT meringankan, Allah beri pertolongan bantuan kepada kaum muslimin. يلطف بهم الله ينصر بهم على أن الله ينصرهم الله يلطف بهم على هذه النسل الآخرة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يعلم من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد بعد من لم يصلي عليه صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه يا الله بالمصطفى يا الله واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله بالمصطفى يا الله اغفر لنا يا سيدي ما قد مضى يا الله بالمصطفى يا الله اغفر لنا يا سيدي ما قد مضى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحان الله.